Rasulullah SAW bersabda, doa ialah senjata bagi orang-orang mukmin, tiang bagi agama dan nur bagi langit dan bumi. Berdasarkan petikan hadis-hadis sahih menunjukkan betapa pentingnya amalan berdoa bagi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu sangat penting bagi setiap ibu bapa mendoakan anak-anak mereka agar kehidupan si anak sentiasa dalam keberkatan, rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus melahirkan zuriat yang berilmu dan beramal soleh. Doa ibu bapa itu tiada hijabnya, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, 3 doa yang sangat mustajab yang tidak syak lagi diterima Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu doa dari orang yang teraniaya, doa orang yang bermusafir dan doa ibu bapa terhadap anaknya. Antara doa yang boleh diamalkan oleh ibu bapa untuk anak-anak adalah doa agar anak rajin solat, yang maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Doa ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya. Sungguh besar harapan ibu dan bapa agar zuriat keturunannya adalah daripada golongan yang menjaga solat. Sebagai ibu bapa, kita tidak mampu untuk memerhatikan anak-anak setiap masa. Mudah-mudahan dengan doa ini, anak-anak serta zuriat keturunan kita sentiasa terpelihara dan memelihara solat mereka. Doa agar anak menjadi penyejuk mata. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menjadi penyejuk mata kami melihatnya, dan jadikanlah kami iman ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Doa ini sangat elok diamalkan oleh setiap pasangan yang mendambakan keluarga bahagia. Hal ini kerana doa ini bukan sahaja memohon agar beroleh pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata serta penenang hati, malah doa ini juga memohon agar kita sebagai ibu bapa dapat menjadi suri teladan buat anak-anak. Doa agar anak diberi rahmat, yang maksudnya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Doa ini membawa maksud yang sangat mendalam. Sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sememangnya kita perlu sentiasa berdoa agar kita tidak lalai dengan nikmat dan rezeki yang Allah telah berikan. Malah doa ini juga memohon agar kita serta zuriat keturunan kita terus istiqomah beramal soleh kepada Allah. Doa agar anak lembut hati, yang maksudnya Allah maha lembut takdirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang telah ditetapkan, dan dialah yang maha kuat lagi maha berkuasa. Doa ini dibacakan kepada anak agar hati anak menjadi lembut, tidak keras dan degil. Al-Latif adalah salah satu nama Allah yang bermaksud yang maha lembut. Mudah-mudahan dengan berkat kelembutannya, anak kita juga mempunyai hati yang lembut. Doa agar anak mentaati perintah Allah, yang maksudnya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Doa ini dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membina Kaabah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini, kita serta keturunan kita menjadi hamba Allah yang taat dan beribadat dengan cara yang benar serta tidak sesat. Semoga Allah menerima taubat kita. Doa mendapat zuriat yang baik, yang maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima doa permohonan. Doa ini dibacakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan zuriat. Nabi Zakaria sudah bertahun-tahun berkahwin tetapi diuji dengan tiada zuriat. Nabi Zakaria alaihissalam tanpa putus asa sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan zuriat yang soleh sebagai penyambung dakwanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan doa baginda dan mengurniakan seorang anak yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Doa ini sangat sesuai diamalkan agar kita dikurniakan zuriat yang baik akhlaknya. Malah bagi pasangan
pasangan yang belum direzekikan zuriat, anda juga boleh mengamalkan doa Nabi Zakaria alaihi salam ini untuk memohon rezeki anak. Doa agar anak diberi kefahaman agama, yang maksudnya, Ya Allah ya Tuhanku, berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya takwil iaitu tafsir Al-Quran. Doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW sewaktu baginda mengusap kepala Ibnu Abbas ketika beliau kanak-kanak, dan kesannya Ibnu Abbas menjadi seorang yang bijak dan tawaduk. Beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW semasa hayat beliau. Anda boleh amalkan bacaan doa ini kepada anak-anak sambil mengusap ubun-ubun mereka. Boleh baca doa ini sewaktu anak-anak tidur ataupun sebelum pergi ke sekolah. Setiap ibu bapa wajib mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleha. Anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sudah pasti kita akan ditanya kelak bagaimana kita mendidik mereka. Justru itu, didiklah anak dan berilah ilmu agama kepada anak-anak dengan sebaiknya. Jangan lepaskan peluang untuk doakan kebaikan anak-anak kerana doa ibu bapa kepada anak-anak adalah sangat mustajab. Ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu, dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang paling besar.